Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saya ucapkan kepada rakan-rakan yang lama, rakan-rakan yang baru, dan juga saya ucapkan tahniah kepada speaker kita malam ini, Tuan Alham Jazam, ataupun lebih mesra dipanggil Abang Alham, kerana sudi meluangkan masa, memberi komitmen beliau untuk bersama-sama kita pada malam ini dan berkongsi banyak rahsia, banyak ilmu dan juga banyak kaedah untuk kita terus mencipta kekayaan dan kejayaan bersama-sama dengan Quantum Metal dan juga BSG. Dan untuk itu tuan-tuan dan puan, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi memberikan sedikit ruang masa. Mungkin hari ini anda ada pekerjaan, anda ada benda-benda yang perlu anda selesaikan, tapi anda tetap committed dengan webinar kita, dan sokongan yang anda berikan ini sangat-sangat kami hargai. Dan saya mewakili semua tim admin BSG mengucapkan tahniah kerana anda telah memilih satu platform dan juga grup yang boleh dikatakan sebagai grup yang berjaya dalam quantum matter, dan juga antara grup yang boleh dikatakan sebagai grup yang sangat-sangat menonjol. Dan boleh saya dapatkan feedback daripada rakan-rakan yang lain. Sekiranya anda boleh mendengar suara saya, dan juga boleh saya dapatkan feedback daripada Abang Alham sama ada abang dah bersedia ataupun belum. Sekiranya Abang Alham dah bersedia, saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan. Terima kasih bang, untuk mutekan mikrofon anda, dan sekiranya ada soalan-soalan yang ingin ditanyakan, boleh gunakan ruangan chatting dalam sesi question and ask nanti, dan insyaAllah Abang Alham akan jawab soalan-soalan yang anda tanyakan. Okey, untuk itu tuan-tuan dan puan, tanpa melengahkan masa, tanpa membuang masa, saya ingin menjemput dan mempersilakan Abang Alham untuk memberikan sedikit mungkin perkongsian kepada kita tentang emas. Dan untuk itu, dengan segala hormatnya, dipersilakan Tuan Alham Jazam. Terima kasih Tuan Menteri Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi terima kasih kepada Tuan Menteri Majlis kerana menjemput saya. Seperti biasa, hari Rabu adalah sesi khas speaker-speaker jemputan. Semua boleh dengar? Testing dulu. Semua boleh dengar? Loud and clear bang. Boleh bang, boleh. Okey. Malam ni kita akan berkongsi, saya try share pengalaman saya dan apa-apa angle yang dari segi investing, apa perbezaan rahsia-rahsia lah yang saya nampak kenapa saya gila-gila nak buat quantum metal. Okey tuan-tuan dalam perjalanan daripada semuanya saya akan gunakan slide. Siapa yang nak screenshot tu boleh screenshot lah, tak ada masalah. Okey, saya mulakan. Sekejap. Boleh nampak tak? Boleh bang, boleh. Sebab saya pun tak nampak muka saya sendiri ni. tak apa-apa kerti Google ni. Okey tuan-tuan. Saya 100% percaya yang ada malam ni adalah kebanyakannya adalah ejen atau orang-orang yang ingin mengambil peluang untuk menjadikan quantum metal sebagai bisnes, emas sebagai barang yang untuk diperdagangkan. Okey, jadi saya terus kepada apa yang saya nak kongsikan. Jom kita kenali pasaran emas. Pasaran emas ni dah ada terlalu lama tuan terlalu lama. Cuma personally saya tak pernah involve kerana ada sebab dia. Okey, jom kita kenali pasaran emas. Pasaran emas ni tuan-tuan,
Okey. Yang selama ini kita tahulah ekosistem, tempat-tempat yang mana kita dapat. Of course kita pergi kedai emas lah, apa semua sebagainya lah. Okey. Kita akan pergi di kedai emas bermakna sistem di luar. Okey, ekosistem di luar. Yang mana kesemua harga emas mesti berlandaskan harga emas dunia. Ataupun dinamakan London Spot Gold, ataupun yang kita namakan di sini adalah LME atau London Metal Exchange. Okey, emas pula ada beberapa jenis. Yang pertama kita cerita tentang emas solid gold, iaitu emas 99.9 yang berbentuk bar, yang berbentuk nugget. Okey. Okey, bar ni tuan-tuan, semua kedai-kedai emas mesti berpandukan harga dunia dan dia mesti dah markup. So, berapa persen ekosistem di luar markup harga ni? Biasanya dia akan markup lebih kurang 15%. So, maknanya kalau harga emas dunia RM100 per gram, kalau kita nak beli, dia akan jual pada kita RM115. Itu contoh. Okey. Selepas kita beli itu pula, kalau kita ada emas, sekali lagi, kalau kita nak jual, nak dapat RM1, kita pergi kepada ekosistem di luar. Okey. Dan kedai emas di luar akan markdown daripada harga LME atau harga emas dunia pun lebih kurang sehingga 15%. Maksudnya kalau harga emas 100, dia akan beli pada harga RM85. Jadi tuan-tuan, bayangkan ini hari you beli pada harga 115, lepas tu besoknya tuan-tuan perlukan harga ringgit ataupun itulah emas yang ada, you nak jual balik. You beli 115, you nak jual balik hanya RM85. Yang itu dinamakan spread. Okey, kita ada emas kedua, iaitu emas yang menjadi pilihan ramai, iaitu emas 91.6, yang ini kita namakan emas perhiasan tuan-tuan. Sama ada cincin, gelang dan sebagainya. Okey. Biasanya harga emas ni pun dikira daripada harga per gram. Daripada harga LME, dia markup sehingga 30%. Okey, itu terpulang kepada jenis berapa susah nak buat model tu dan upah nak buat tu, dan juga depends kepada brand. Okey, tuan-tuan. Kalau kita nak jual pula, sekali lagi dia akan mark down. Okey, jadi sebenarnya nak untung daripada emas biasa ni bukanlah mudah, tetapi yang lebih menguntungkan pasal orang beli tu nak pakai tuan-tuan. Okey. Okey. Dan kita bandingkan ekosistem di luar dengan quantum metal. Okey. Inilah yang saya fokus bila saya diperkenalkan tentang quantum metal oleh upline saya, iaitu kita punya founder BSG, iaitu Puan Emily dan suaminya Tuan Firdaus, dan dah dipresent kepada kami, iaitu saya dan isteri saya, oleh Puan Aida. Okey, saya nak tahu tentang pricing. So, quantum metal pun kita jual emas tuan-tuan berdasarkan harga LME. Okey, cuma harga emas yang kita ada ni hanya emas 99.9. Dan nak beli pula boleh beli serendah RM10 secara online saja. Okey. So, dan emas kita pula, kalau yang pentingnya, ianya adalah berbentuk digital. Bila kita nak fizikalkan, boleh atau tidak? Jawapannya boleh. Dan bila fizikal yang nak diberikan kepada kita, ianya adalah emas daripada Persmin. Persmin ni sangat terkenal satu dunia. Okey, macam ni. Kalau kita nak beli, kita akan simpan. Kita beli dan simpan dengan dia. Sebab tu kita namakan gold storage account. We buy and we store dengan quantum metal. Okey, berapa harga dia? Quantum metal hanya markup 7% daripada harga pasaran. Tuan-tuan, jadi bila bermakna sistem di luar akan jual RM115, ada yang RM130, di sini hari yang sama kita jual RM107. Bermakna jauh lebih murah daripada yang ada di pasaran. Okey. Dan saya tanya lagi, kalau nak emas yang ada kita jual, okey, quantum metal akan beli balik. Okey? Ikut practice market, mestilah dia akan markdown. Betul tak tuan-tuan? Okey, tapi apa yang berlaku? Tidak ada markdown. Berapa pun harga emas dunia, itulah harga yang dibeli balik oleh quantum metal. Wah, saya tengok benda ni lagi cepat buat duit. Okey tuan-tuan Okey, tak apa. Dan saya diperkenalkan lagi oleh satu lagi produk
yang dinamakan Gold Leverage Asset. Okey, GLA ni tuan-tuan. Okey. Saya akan banyak beri soalan. Tuan-tuan kalau boleh jawab masing-masing lah. Okey. GLA ni tuan, pun kita beli emas dan kita simpan dengan dia. Okey. Yang menariknya, di produk ini dia hanya markup 3%. So, dahlah GSA itu murah. Dalam quantum metal ada lagi produk yang jauh lebih murah, hanya di markup 3%. Maknanya RM103 lah. Sekali lagi, bila kita nak jual, quantum metal tidak ada markdown. So, bila saya faham benda ni tuan-tuan, ya, yang penting berapa cepat kita nak buat duit. Dan ini dah sangat-sangat menarik. Okey tuan-tuan. Kalau kita pergi ekosistem di luar, tak kira emas 99 ke 916, kita beli satu, kita dapat satu. Berapa harga 1 gram tu, kalau kita beli, kita dapat 1 gram lah. Okey. Kalau kita beli di luar, kita beli satu pun dapat satu. Cuma di quantum metal, kita beli satu dapat satu, tapi lebih murah daripada yang luar. Yang menariknya tuan-tuan, okey, di GLA dahlah paling murah, paling rendah. Beli satu dapat 10. Inilah introduction yang selalu saya gunakan setakat slide ini saja kepada rakan-rakan atau prospek saya di luar. Rasa-rasa menarik lah ni. Inilah intro saya yang kebanyakannya saya gunakan. Okey tuan-tuan. Di luar kita dikenal tahu apa itu sistem pajak. Sistem di luar pun ada. Okey, sistem di luar pun ada. Yang mana bila kita ada emas, kita nak jual sayang. Apa kita buat? Kita pergi sistem pajak dari luar, kita pajak. Dan sistem pajak di luar dia charge kita upah simpan serendah 9% ataupun Alhamdulillah. Mungkin abang Alham ni ada gangguan dari segi dia punya connection internet, tiba-tiba hilang dan tiba-tiba terputus. Kita tak dapat mendengar suara daripada abang Alham. Tak apa, kita tunggu sebentar. Mungkin beliau sedang setting semula slide dan juga mungkin ada gangguan teknikal dari segi internet tadi. Tak apa, nanti kita tunggu kalau Abang Alham dapat bersama dengan kita semula. Halo, testing. Okey bang, ada, silakan. Selamat. Minta maaf, ada tercabut wire pula tadi. Excited sangat. Minta maaf tuan-tuan, minta maaf banyak-banyak. Allah Rabbi. Bentar ya. Sampai pajak. Tahu kejap. Okey, dapat skrin saya? Dapat Okey, nampak. Okey, tuan-tuan. Bila kita pajak kat luar, ekosistem kat luar, dia charge 9% hingga 15% setiap tahun. Itu upah simpan. Dan kita kena bayar paling cepat 3 bulan. Tapi biasanya 6 bulan sekali, you kena bayar upah simpan. Kalau tak bayar, kan, kemungkinan besar dan insyaAllah emas tuan akan dilelong. Kan Dan dia pajak pula kena pergi kedai. Okey. Quantum metal pun kita ada sistem pajak. Cuma you tak boleh bawa emas di luar, pergi ke quantum metal, jumpa ejen, cakap, Cik Alham saya nak pajak emas saya. Itu tidak boleh. Yang boleh dipajak di sini adalah emas yang kita beli dan simpan di sini, iaitu emas yang disimpan dalam gold storage account. Okey.
So, kita boleh pajakkan emas di JSA melalui sistem pajak yang disediakan atau fasiliti yang disediakan oleh Quantum Metal, dan upah simpan hanya 3,5% setahun. 1/3 ataupun hampir 1/4 daripada apa yang ekosistem luar charge, tuan-tuan. Jadi jauh lebih murah. Yang lebih menarik, kan, you hanya bayar hujung tahun setahun sekali sahaja, dan ianya boleh dilakukan di dalam talian bila-bila masa. Segalanya sudah online, tuan-tuan. Maknanya dalam handphone kita ada kedai emas, dan dalam handphone kita ada kedai pajak. Okey, tuan. Ini apa yang ada di luar. Okey. Ada sikit saya nak share big picture. Yang ini yang saya di-sharekan oleh founder kita, Mr. Datuk Lim Kong Soon, iaitu kalau tuan-tuan beli di ekosistem di luar, kalau rasa emas tadi sayang nak dijual, you pajak di ekosistem yang di luar. Okey. Perhatian, saya akan perhatian dan perhatian. 3 kali saya sebut, ya. Statistik menyatakan jumlah pajakan 10 bilion. Sebenarnya lebih besar daripada itu. Dan dari 10 bilion tu tadi, setahun yang dipajak di ekosistem keluar, hampir 60% tidak tertebus semula. Maknanya ianya akan dilelongkan. Kenapa ianya berlaku? Senang saja. Dahlah spread hingga nak dekat 30%. Nak pajak pula dahlah tinggi. Lepas tu terpaksa bayar setiap 6 bulan. Dalam berapa ramai yang sangkut. Dan maaf cakap, satu lagi saya tambah, yang ini founder juga yang share dengan saya. You beli ekosistem di luar, pajak di ekosistem luar, maka yang miskin makin miskin. Clear, tuan-tuan? Saya begitu touch dengan apa yang Datuk Lim Kong Soon share kan. Maka lahirlah vision pada diri founder kita Lim Kong Soon, dan inilah visi Quantum Metal yang mana kita nak keluarkan the most cost effective, yang paling cost effective, yang mana benda itu selamat dan bersifat profesional. Yang lebih bagus lagi, ini visi syarikat adalah saya hanya saya berminat nak ikut orang yang vision dia besar, visionary leaders. Okey, dan tengok bawah ni. Dalam masa yang sama, kita nak promote untuk provide yang mana strategi ni yang tidak pernah ataupun strategi yang Quantum Metal nak buat ni, yang selama ini orang-orang biasa atau individu biasa tak pernah dapat akses ni. Yang ini kita nak bagi. Kan? Kalau dengan Quantum Metal ni, you tahu tak? Kalau ejen-ejen, you boleh beli pada harga zero spread. You boleh beli pada harga LME itu sendiri. Okey? So, kan, 95% kalau kita nak berjaya sebenarnya adalah Y factor. Kenapa? Saya nak tahu kenapa je saya nak join. Kenapa emas, kenapa apa semua. Dan Harvard University dan banyak universiti lain sudah buat kajian untuk seseorang berjaya dan apa pun kejayaan, sebenarnya 95% adalah Y factor, bukan how factor. Kalau kita nak berniaga, caklah macam mana nak buat, saya tak kerti online, tak kerti ni, itu semua nak berjaya hanya contribute 5% sahaja untuk tuan berjaya. 90% adalah faktor kenapa. Kenapa you nak menjaga Quantum Metal? Dan macam-macam. Ujung nanti saya akan share. Kenapa? Secara ringkas, siapa yang percaya dengan Quantum Metal? Pihak ketiga. Siapa pihak ketiga ni, tuan-tuan? Ya, bank-bank semua percaya. Bank Muamalat, Affin Bank, dan Bursa. Ni ICBC Bank ni siapa? Industrial Commercial Bank of China. Ini adalah bank terbesar di China. Malahan tahun 2020 adalah bank nombor 1 terbesar dalam dunia. Kalau ICBC, maknanya ICBC pun percaya kepada Quantum Metal. Okay, penasihat syariah yang berintegriti tinggi. Ada banyak penasihat syariah kat luar. Banyak sendirian company yang ada status yang boleh tuan jadikan sebagai panel syariah. Okey. Kita punya penasihat syariah adalah Ishraq. Ishraq ni adalah 100% dan dibentuk daripada
di bawah bank negara, pemilikan bank negara. Okay, siapa yang biasa pernah dengar IFK ataupun grup-grup Murabitun, siapa-siapa yang tahu, inilah orang-orang yang tuan-tuan. Dan siapa yang berada di Isra' ni? Okay, Isra' adalah dia orang yang mengeluarkan, yang berada di Isra', dia bukanlah orang yang hanya ada PhD atau degree semata-mata. You are not academician. You mesti berada dalam dua. Iaitu you mesti ada kelulusan setinggi yang boleh dan you mesti practitioner. Kalau you tak practitioner, you tak boleh duduk dalam Isra'. Dia bukan orang yang ada pengetahuan, ada ilmu, kan, dengan sertifikat, tak pernah praktiskan, berada, tidak ada. Okey, itulah Isra'. Okey tuan Saya adalah International Research Academy for Islamic Finance. Untuk pengetahuan tuan, Isra' ni 100% bawah bank negara. Okey. Dan Isra' ni pula, siapa yang biasanya ambil Isra' sebagai advisor ni tuan? Kebanyakan FI ataupun financial institution, institusi kewangan. Tuan-tuan kena ingat institusi kewangan ni highly regulated punya entity. Kan, sangat ketat undang-undang. Jadi dalam ramai-ramai, you bayangkan quantum metal sekarang ni walaupun berstatus sindiran bahat, kita boleh approach dan kita ambil Isra' sebagai penasihat syariah kita. Okey, kenapa? Okey, nanti saya share lagi. Dan kita menjadi pengedar eksklusif daripada pengeluaran emas terbesar dunia. Siapa percaya kita? First Mint, salah satu pengeluar emas terbesar di dunia, pun percaya melantik Quantum Metal sebagai eksklusif distributor kepada First Mint. Dan dia orang tak akan lantik kalau syarikat ni tidak establish ataupun tidak ada integriti. Okey? Dan malahan kerajaan China dia pun ada emas sendiri dengan nama dia Panda Gold. Okey, kita tak boleh beli direct dengan Quantum Metal dengan kerajaan China, mesti melalui ejen dia. Ejen yang menjual emas kerajaan China adalah ICBC Bank. Dan ICBC Bank melantik Quantum Metal sebagai exclusive distributor untuk menjual Panda Gold. Okay. Minggu lepas siapa yang pergi hari Sabtu training dengan Tuan Thomas daripada pihak syarikat, Panda Gold ni yang kalau nak original, yang beli direct daripada apa yang dikeluarkan oleh People's Bank of China. Itu yang real original. Ada dekat luar tu boleh beli Panda Gold, tapi melalui syarikat yang mencetak semula Panda Gold, bukan yang original tuan-tuan. Dan nak original boleh datang pada Quantum Metal. Quantum Metal jual yang original yang dikeluarkan oleh People's Bank of China ataupun Central Bank of China. Kan? Quantum Metal tersenarai dalam World Gold Council. World Gold Council ni adalah siapa-siapa saja yang membuat ni, yang berada di sini, kebanyakan dia adalah orang yang mempraktikkan syariah produk-produk yang memenuhi satu standard ataupun ISO. Okey, ISO dalam sini yang kita panggil AOFI, AAOIFI. Okey. Siapa yang pakai standard yang bertahap AOFI di sini? Kebanyakannya adalah financial institution. So dalam erti kata lain, walaupun Quantum Metal bertaraf sindiran bahat, kita nak buat syariah compliant punya produk dan standard kita sama dengan financial institution punya standard, tuan-tuan. Standard kita tinggi. Gitu kan? Okey. Siapa lagi yang berada dalam di sini? Kebanyakan ini contoh-contoh. Ada few banks daripada Malaysia termasuk Quantum Metal. Sedangkan Quantum Metal bukan FI kan? DGCX ini daripada Dubai, daripada Australia pun ada. Kan? Okey. Saya share lagi tuan-tuan. Saya minat dengan model perniagaan Quantum Metal. Okey. Sebab dia tak rolling duit orang. Okay, kita tengok secara dan dia buat financing ni melalui tawaruk, boleh cek dengan bank Islam buat, bank rakyat buat, bank muamalat, kebanyakan financial institution yang buat konsep tawaruk ni. Okey, syariah conversion. Okay, dan bila kita beli emas dengan dia ni,
Sebenarnya kita untung berdasarkan harga emas itu sendiri, bukan pasal company pusing duit kita. Tak ada kena-mengena langsung. Yang bagusnya, quantum metal ni, dia ada satu term yang kita panggil sharing economy. Maksud sharing economy, dia ni macam Facebook. Facebook ni, dia kongsi konten. Padahal bukan konten dia pun. Dia macam Grab. Dia tak ada taksi pun. Kan? Sama juga dengan quantum metal. Quantum metal hanya sediakan ekosistem yang mana dia boleh connect dengan bank, dengan bursa, dengan dia sebagai orang tengah saja, kan, menyediakan ekosistem sahaja. Okay, bila saya faham konsep sharing economy yang menjadi kebanyakan syarikat-syarikat besar buat sekarang, itu betul-betul menarik minat saya. Saya bagi contoh. Kalau tuan nak beli saham, kan, saham hanya didagangkan di Bursa Saham Kuala Lumpur. Cuma kita tak boleh beli direct lah. Kan? Takkan kita nak walk in, buka akaun dengan BSKL, tak boleh. Apa you perlu buat? You kena buka akaun dengan broker saham. Kan? Deposit duit you, apa tu semua. Cuma you guna broker saham punya sistem untuk beli saham di Bursa Saham Kuala Lumpur. Clear tuan-tuan? Broker tak pusing duit kita. Bila kita beli di BSKL, memang ada penjual. Bila harga naik, bila kita nak jual, memang ada orang beli. So yang bayar you keuntungan saham adalah pembeli yang di bursa tu tadi. Bukan broker pusing duit kita. Okay, sama juga dengan quantum metal, kan? Okay. Apa you perlu buat adalah you buka account dengan quantum metal. Okay, dengan JLA apa semua. Dia ada satu ekosistem. Quantum metal menyediakan ekosistem. Macam mana dia connect the dot. Dot yang ada dengan bursa, dot yang ada dengan supplier. Okay. Dia connect all the dot. Dia cipta sistem saja. Okay. You beli saja macam mana dia connect dengan bursa, dengan commodity trader, dengan bullion bank. Siap dengan financing lah sekali. Macam mana nak faham? Senanglah. Contohlah saya beli penapis air dekat Ion ke apa benda. Kan? Betul tak? Kalau kita beli, owner tu ada buat financing, dia buat arrangement dekat belakang. So mungkin you sebenarnya ambil loan dengan siapa yang jadi orang tengah. Kedai tu tadilah, dia yang cari financial kat belakang. Dan mungkin bila you nak beli filter tu, ambil masa 1 minggu baru loan approve. Tapi quantum metal, tuan-tuan, dalam GLA, you nak beli 1 jadi 10, you finance 9, sekali you klik, zoom, on the spot, semua approve. Hello? Clear tak, tuan? Harap. Jadi, dia macam mana dia boleh buat sistem dengan approval. Dia dah buat arrangement awal-awal. Facility tu dah ada dah, tuan-tuan. Wah, saya kata, wah, ini sangat-sangat menarik. Saya tak terfikir, sebab saya baru dengar apa itu bursa saham Subasila. Okay? Cuma kalau you dah ada ilmu ni, you nak pergi bursa saham, you kena jadi player. Bunyi macam senang, kena lalu bursa-bursa, you pergi tengok. Bukan semua orang boleh dapat akses ni, tuan-tuan. Okay, tuan. So, quantum metal tak pusing duit kita. Malahan dia bagi komisen kita pun daripada dia punya revenue, daripada dia punya untung tu, dia share dengan reseller, dengan agent-agent semua. Okay, mungkin dekat market kita selalu dengar, okay, market ataupun kawan-kawan kita atau siapa-siapa klien-klien kita suka sistem yang mana you hantar duit ke syarikat. Syarikat buat apa? Dia pusing duit kita. Apa dia? Dia kena storyboard lah. Okey, aku boleh bagi kau duit, kau nak pusing kat mana? Kan? Ke kau nak pusing, lepas tu nak pusing kau janji pula setiap bulan nak bagi berapa. Ada yang pusing dekat forex, ada yang pusing dekat bond, dia kata dia pandai main forex lah, trader dia bagus lah, apa semua, macam-macam, tuan-tuan. Dan yang lebih bagi saya sedikit bahaya lah, risiko tinggi, bila dia menjanjikan 10% sebulan, 20% sebulan, kan 1% sehari, confirm dia akan bagi. Lagi confirm, lagi dah bahaya. Okay? So tak cukup dengan financial product, dia janji dia akan pusing dekat pokok. Ada yang pusing dekat pokok gaharu, ada pusing dekat pokok kelapa sawit, macam-macam lah. Setiap 3 cycle, 4 cycle. Okay? So tak cukup pokok, dia masuk. Ini semua pengalaman yang kita pernah dengar yang ada di pasaran lah. You bagi,
Kan, nanti saya pusing, syarikat akan pusing kat mana? Buatlah cacing, 4 bulan kita jual, kita untung, buat lintah pun boleh, kan, buat arwana pun boleh. Ini cerita yang biasa-biasa kita dengar. Ha, tapi saya tunggu menarik cerita ni lah. Kalau ada yang pandai pusing dekat cicak tokek. Yang ni saya pening lah tuan. Saya pernah dengar. Okey tuan-tuan. Apapun tujuan you beli emas, apapun you nak beli, nak jaga inflasi ke, you nak jadi kaya ke, you nak jaga preserve your asset supaya tidak makin hilang nilai, apapun tujuan dalam emas, segalanya ada di Quantum Metal melalui 3 jenis produk, iaitu gold storage account, gold advance account, dan juga gold leverage asset. Tiga-tiga ni dah ada tuan-tuan. Okey, saya nak sentuh satu perkara lagi. Kita jangan terlalu excited. Saya lebih suka dia ada 2 benda tuan-tuan. Trading dengan investing ni. Perkataan trading, kalau you nak buat duit betul-betul dalam trading, maknanya you kena jadi trader. Okey? Maknanya you kena pandai technical analysis, financial, baca graf pandai, segala-galanya pandai lah. Okay, nak manage duit secara ringkas pandai. You kena betul-betul jadi trader. Tetap, okay? Nak jadi trader ni bukan senang tuan-tuan. Bukan senang. Okay, ini kalau saya panggil dalam ramai-ramai, mungkin dalam ni ada orang ada pengalaman main forex lah. Saya bagi contoh yang senang kita faham. Kalau ada 100 orang yang jadi trader, hari-hari main forex, sebenarnya yang buat duit tak sampai 5% pun. 95% kebanyakannya MC saja. Halfway surrender. Sebab apa? Dia try nak jadi trader, kan? Pengalaman pembacaan saya yang betul, kalau orang tak pernah ada pengalaman, yang betul-betul boleh jadi trader berjaya, kebanyakannya adalah orang-orang background yang pakai uniform. Contoh pilot, polis, askar. Ni 3 orang memang boleh jadi trader. Okey tuan, saya nak cerita tentang investing. Kalau you kena bezakan antara trading dengan investing. Di Quantum Metal, kita kebanyakan guna konsep investing. Investing ni tuan, kita bina sikit demi sikit, dan lama insya-Allah dia akan bertambah dan bertambah. Kalau you nak buat trading, kebanyakan you buat jadi intraday. Sekarang beli, halo? Ada siapa pula? Saya boleh teruskan Teruskan boleh Okey. Kalau nak jadi trader, you buat trading, ini berbentuk intraday. Tapi kalau you buat investing tuan-tuan, you boleh hold berbulan-bulan ataupun you simpanlah setahun atau 2 tahun. Dan kebanyakan orang yang buat duit di sini, contoh kripto dia panggil apa? HODLR. Okey. Dia panggil hodler. Orang yang beli dan simpan. Hodl. Okey. Hodl adalah orang yang betul-betul buat duit. Kita apa beza trading dengan investing? Quantum Metal investing tuan. Okey. Biasanya trader orang yang nak cepat untung. Kalau boleh dalam masa 5 minit, sekarang aku masuk $100 aku jadi $200. Okey. Tapi kena ingat, hanya 5% saja yang berjaya. Itu pun nak berjaya selepas 3 tahun atau 5 tahun. Okey. Saya cadangkan, binalah kekayaan tu. Walaupun sedikit ini. Go for investing. Okey. Okey. Kalau trading ni tuan, you nak kena satu hari berapa kali trade. You kena pandai indikator, nak baca trend, macam-macam you kena tahu. Tapi investing, you akan relax. You boleh buat kerja lain. Banyak advantage kat sini. Ya tak So, kita tengok apa beza trading dengan investing. Sekali lagi, saya repeat lagi, biasakan diri towards aktiviti kita di Quantum Metal. Kebanyakan bersifat investing instead of trading. Kalau trading, kita beli sekejap, jatuh kita dah gelabah. Sedangkan kita emas ni tuan,
Bila dia naik, kita beli. Bila dia jatuh, kan, kita beli lagi. Saya ingat lagi saya pergi tengok satu video. Dia ni memang pakar lah. Dia cerita berbeza emas antara orang Kuala Lumpur dan orang Kelantan. Bila emas naik, orang Kelantan beli. Orang KL kata nanti dulu. Bila emas jatuh, orang KL beli. Orang Kelantan borong, tuan. Saya dengar tu, subhanallah. Saya cakap, logik juga kan. Jadi kalau tanya saya, bila masa terbaik beli emas? Beli sahaja. Kalau nak investing, kalau you ada 100%, pecahkan 3. Kan? Kalau agak-agak rasa harga tu macam nak jatuh, you beli 30% dulu. Jatuh lagi, beli 30%. Jatuh lagi, you beli balance 40%. Cukupkan 100%. Tapi kalau you sharp, you terus beli sekali deal saja. Jadi, saya panggil ni undang-undang. Tak kira lah, you nak panggil dia undang-undang Alif Bata ke apa. Kan? Undang-undang 595 ataupun 1090. Hanya 5% yang betul-betul. Kalau you nak main trading, you should become the 5%er. You kena betul-betul expert jadi trader. Kalau you tak, might as well kita jadikan diri kita yang 90%, malahan 90% dalam investing, slowly kita lah tertakluk kepada 5% yang orang yang buat trading tadi untuk berjaya. Okay, GLA dan juga JSA semuanya bersifat investing. Nanti saya explain satu lagi. Kan, bagi sesiapa yang nak jadi agent, produk ni senang. Kalau saya pernah cerita kripto, bukan senang cerita. Nak cerita itu adalah susah, tak ramai orang faham. Dalam kripto pun orang yang faham, orang dah pergi dekat DeFi, Decentralized Finance. Kan? Lagi kompleks, tuan-tuan. Jadi, kalau nak cerita tu jauh lebih kompleks. Tapi, kalau nak cerita emas ni, kenapa saya pilih emas dan kenapa semua orang, emas tidak ada satu perkataan iaitu sempadan. Sempadan apa? Tidak ada sempadan bahasa, tidak ada sempadan bangsa, tidak ada sempadan negara dan tidak ada sempadan zaman. Daripada zaman Fir'aun, dinasti Ming sampai sekarang, malahan ada hadis mengatakan akan sampai satu zaman tidak ada apa yang bernilai kecuali emas dan dirham. Okey, dari budak-budak kecil sampai ke orang besar, malahan di sini nak beli emas, boleh beli emas serendah RM10 secara online saja. Okey, saya jadikan diri saya orang yang simple minded lah. InsyaAllah dengan kita buat investing, InsyaAllah you can never go wrong. Benar? Saya punya style, saya suka bagi soalan, tuan-tuan. Okey. Saya tak nampak skrin lah. Soalan saya, kalau tuan ada 4 juta, 1 juta letak cryptocurrency, 1 juta letak di saham, 1 juta letak di hartanah, 1 juta letak di emas. Tuan-tuan jawab sendiri dah kalau boleh. Tuan-tuan jawab dekat chat tu Okey. Antara 4 ni, kan? Yang you rasa dalam 4 produk ni, produk mana yang paling selamat? Boleh start jawab dekat chat tu. Jawapan yang saya dapat, yang paling selamat adalah hartanah dan emas. Okey. Cryptocurrency, dia boleh naik puluh ribu %, malahan dia boleh pergi jadi zero. Saham pun boleh naik ribu-ribu %, malahan dia boleh jadi kosong. Hartanah tak, tuan. Sebab tu orang suka invest dekat hartanah. Cuma masalah hartanah ni, bila you beli, you nak jual, masalah dia adalah cairan ataupun liquidity. Siapa yang beli, siapa yang nak jual tanah sekarang, dalam keadaan ekonomi yang teruk, pasang 3 ejen pun belum dapat bayar. Masalah liquidity. Emas ni, tuan-tuan, sangat liquid. Malahan, dalam quantum metal, sekarang you lock in, sekarang you nak jual, sekarang ada bayar. Sangat liquid, tuan-tuan. Okay. Yang lagi bagus, berapa hari lepas, apa berlaku? Siap. Boleh jual
Waktu malam pun dah boleh jual lah. Masa kami buat, saya, Puan Emily dan juga Tuan Firdaus dan isteri saya, Puan Nora, kan? Dulu kita orang hanya boleh beli bukan secara online, kena manually bank in tuan, kena hantar slip, beli, lepas tu nak terminate office hour saja. Sekarang dah online. Dan lagi bagus, beberapa hari lepas, founder kita dah declare, beli dan jual boleh dilakukan dalam masa 24 jam. Sangat liquid. Okey. Ini saya nak share satu perkara lagi. Kita pernah dengar perkataan fund manager ataupun orang yang fund manager ni yang manage duit orang lah. Okey, tak kira syarikat besar ke, syarikat kecil ke, tapi kita cerita syarikat yang besar. Bila dia nak invest tuan, okey, ini undang-undang fund manager. Dia kalau ada produk tu, dia tak cerita untung, dia tak fokus pada untung. Apa yang dia fokus, setiap investment yang dia buat, dia cerita berapa selamatnya duit dia. Dan dia tahu semua investment ada risiko. So soalan nombor 2, bila dia dah tahu benda tu selamat, baru dia kira berapa downside risk ataupun berapa besar risiko dia. Emas tuan-tuan, yang jadi sharekan kebanyakan kawan-kawan kita di pasaran, risiko emas kan, setahun ataupun ini lebih kurang 13%. That's the only risk. Dia tak akan jadi kosong pun. Okey? Dan inilah undang-undang yang rule of thumb yang dipegang oleh semua fund manager satu dunia. Selepas dia dapat 2 jawapan ni, baru dia fikir, baru dia kaji, baru dia study, buat kajian, berapa banyak boleh untung, strategi apa terbaik untuk untung. Dia tak cerita profit dulu, baru nak tahu selamat tak selamat. Okey? Dia cerita berapa selamat dulu capital, baru cerita profit. Walaupun dia 0.5%, kalau dia selamat, berjuta orang boleh letak, berbilion orang boleh letak. Okey kan? Jadi, ingat semula, Undang-Undang 595, supaya kita tak terlalu excited apa saja yang menjanjikan pulangan yang tinggi dalam keadaan capital kita terlalu besar risikonya. Okay, tuan? Ini adalah ramalan harga. Siapa yang buat ramalan ni? Citigroup, Bank of America, okay, Goldman Sachs. Ini semua orang besar lah. Fund manager. Ada kata tahun ini naik akan harga pergi 2,300 US dollar. Ini per ounce. Hari ini berapa harga? Sekejap saya tengok capnya. 1905 US dollar. Kebanyakan predik tahun ini akan pergi 2,300, 2,069, 2,300, 2,100. Banyak ruang. Tapi ini hanya prediction adalah prediction saja. Okay. Tapi boleh kita kongsikan lah. Dari prediction ni, okay, sekarang ni kita berada di sini tuan-tuan. 1900. Malahan Elliott Wave ni, dia ada gelombang dia. Okay. Tahun 2023, ada yang tengok sampai 4,500, mungkin akan buat correction, dan tahun 2028 sehingga dia wallahu a'lam. Cuma yang saya tahu, duit kertas makin lama makin tidak bernilai, kod mana pun emas akan tetap naik. Cuma saya dan rakan-rakan, kita tidak ada crystal ball ataupun apa nama tu. Kalau tanya saya harga terbaik berapa? Wallahu a'lam. Saya tak ada exact answer. Okey? Yang saya tahu akan datang, insya-Allah emas tetap akan naik. Jadi bila saya tanya kawan-kawan. Saya tanya, biasa soalan saya bagi. Tuan-tuan tanya sendiri tanya rakan-rakan. You rasa harga emas setahun 2 tahun sekarang nak naik ke nak turun? 90 lebih jawapan semua kata nak naik. Okey. Kalau saya lebih suka biar dia sendiri lafaz. Saya soal, dia yang jawab. Kalau dia jawab nak naik, saya kata jomlah beli. Kenapa tak nak beli? Dia kata tak ada fund. Kalau ada orang nak sediakan financing untuk you beli, you nak tak? Biar betul lah kan.
Saya cakap ada. Saya jumpa satu lubang, satu kaedah, kan? Ini yang nak kenalkan kau. Supaya kita beli, ada orang sanggup buat financing. Contoh tuan-tuan. Ada, you suka satu rumah, kan? Kalau ada, kita gila-gila kesana kemari nak cari orang bagi loan. Nak beli rumah tu. Betul? Kalau boleh tak nak beli sebiji, nak beli 3-4 biji. Kalau you layak loan. Di sini, siapa pun you, janji you nak beli emas, you hanya perlu log in, janji ada IC saja. Automatically, you layak untuk dapat financing untuk beli emas. Betul Okey. Dan ini saya pernah share dekat di Palma yang satu chart baru. Okey. InsyaAllah dengan curve ni tuan-tuan, dia panggil cawan ataupun bowl. Bila bowl ni complete, dia bermula tahun 2010 tu. Hampir 2011 sampailah tahun 2021. Bowl ni macam dah complete. Apa akan berlaku bila complete bowl ni? Okay? Dengan bowl ni, nampak arrow kat atas tu, dia akan next naik ke atas. Berapa jauh? Jauh dia nak naik. Tapi ini secara long term. Simpanlah 6 bulan ke, setahun ke, 2 tahun, terpulang tuan-tuan. Malahan cantiknya GLA, kalau dia naik, you boleh terminate, reinvest lagi. Jauh lagi perjalanan. Okay. Saya nak share lagi faktor-faktor. Faktor leverage. Leverage ni maknanya orang panggil, kalau orang M&M dia kata ada people time, ada people money, ada people's effort. Okay. Syarikat-syarikat besar kan, kalau dia nak besarkan syarikat dia, dia pun guna leverage. Dia guna apa? Apa dia buat? Dia senaraikanlah syarikat dia ke jadi public listed company. Dia guna siapa modal? Modal public lah kan? Betul tak? Dalam macam kita ada masalah kan? Macam dia Pak Ustaz. Siapa tu? Macam lagi satu kadang-kadang gangguan. Okay. So leverage. Apa maksud leverage tuan-tuan? Contoh kita nak beli rumah. Kan? Apa kita buat? Itu pun leverage. Kalau rumah 1 juta, kita bukan perlu keluar 1 juta untuk dapat rumah tu. Kita hanya perlu 10%, 90% adalah leverage ataupun bank punya duit. Itu pun leverage. Betul? Kena faham betul-betul konsep leverage ni. So, bila saya dengar Quantum Metal ada satu produk yang orang lain tak ada. Dalam pasaran you check lah. Belum ada lagi. Okay? Kan? Dekat luar, kalau kita nak kaya, kan, dan betul-betul nak buat duit, di luar ada macam-macam produk. Okey? Kita nak bezakan dengan Quantum Metal. Siapa boleh follow Okey, kat luar mungkin dia buat forex lah, kripto lah, apa, dan dia akan bagi leverage. Kita pun ada leverage. Cuma goal kita yang ada leverage hanyalah goal leverage account ataupun goal leverage asset. Di luar ada macam-macam produk yang bagi 5 kali ganda, 25, 100, 500, 1000 pun ada. Okey. Kita ada juga leverage. Yang 5 kali ganda dan 10 kali. Cuma yang membezakan di luar, nama produk dia adalah produk margin account. Sebab tu kita punya GLA, kita dua-dua ada leverage. Dia ada leverage, kita ada leverage. Cuma kita punya bukan margin account. Kita punya adalah gold leverage asset. Berbeza tuan Kalau dia ada margin account, maknanya ada margin call. Maknanya berapa pun you punya modal, sila akhir bulan memang boleh hilang semua dan you akan top up lagi dan top up lagi dan top up lagi. Kita ada leverage, cuma yang membezakan kita punya leverage tidak ada margin call. Satu, saya dah kongsi tadi, kod mana pun harga emas nak naik. Kalau percaya emas nak naik, ada pula orang nak sediakan loan, automatik pula, kenapa tak nak beli? Dah lah tu, tak ada margin call lagi. Kena pandai mainnya sikit lah, jangan jual masa rugi. Itu saja. Okay tak
Jadi, apa yang tuan-tuan perlu buat dan apa yang customer kita boleh buat? Tuan Fazan, okey lagi ya? Silakan, teruskan bang, teruskan. Okey, apa yang kita perlu suggest pada klien kita ataupun kita boleh buat, belilah sekarang. Katakan harga 235. Bila kita beli, yang pentingnya tak kira berapa unit punya nak beli, terpulang. Okey? You hanya kena sediakan kos 3,5% untuk bayar upah simpan tahun pertama. Dan apa yang you buat? Lepas you beli, you tunggu sajalah. Kalau emas naik 1% daripada harga yang you beli, you untung 10%. Kalau emas naik 5%, you untung 50%. Kalau emas naik 10%, you untung 100%. Katakanlah klien beli, you beli harga jatuh 5%. You dah rugi 50%, tapi taper loss sahaja. Ada tak margin call? Tidak ada. Walaupun dia pergi jatuh 10%, dia akan tunjuk you punya akan berbentuk minus. Tapi ada tak margin call? Tidak ada margin call. Emas tu you masih ada. Yang you perlu adalah tunggu saja. Selepas 1 tahun you punya kontrak, katakanlah harga yang you beli tu tak naik-naik juga selepas tahun daripada harga you beli. Apa yang you perlu adalah bayar lagi upah simpan, sambung lagi 1 tahun kontrak. Tapi yang menariknya tuan-tuan, bermula tak salah saya bulan lepas. 3,5% upah simpan tu dah tak payah bayar. You hanya bayar upah simpan bila you terminate saja. Maknanya, you hanya bayar 3,5% tahun pertama saja. Kalau tahun pertama masih tak untung, biar sambung tahun kedua atau biar tahun ketiga. You hanya perlu tunggu sampai emas tu naik semula atas daripada harga you beli. Kalau dia naik 5% daripada harga emas you beli, you dah untung 50%. You punya kos berapa? 3,5 campur 3,5. You punya kos 7%. Tapi you untung 50%, maknanya you masih untung 43%. Dalam keadaan yang mana you tahu fund you selamat, you dah calculate, you pun tahu you punya downside risk, tak ada margin call, hanya masa saja menentukan bila you nak untung. Jadi tuan-tuan. Okay. Dan saya nak share satu lagi. Dan siapa tak nak, kalau boleh nak beli, tak ada orang markup langsung. Kalau boleh nak beli harga LME sekali. Nak jadi LME, tolong bermula jadi introducer dan slowly siapa yang bermula jadi introducer dan juga dealer dan ke atas, semua orang-orang ni layak beli emas, simpan emas tanpa ada markup. Okay. Saya nak share tuan-tuan. Alang-alang nak jadi investor, saya cadangkan jadilah juga promoter atau reseller. Sebab komisen dia tinggi. Malahan komisen berbentuk real time. Saya pun masih ada buat investment di satu platform. Bila saya submit, saya menyesal, komisen saya bulan depan. Sebulan lepas tu baru dapat komisen. Di Quantum Metal, sekarang orang beli, sekarang you dapat, sekarang you beli, sekarang you dapat komisen, sekarang you boleh cairkan dan you punya komisen dalam bentuk emas. Bukan ringgit dah ni. You punya komisen dalam emas. Okay. You boleh bermula daripada introducer, naik dealer, dealer developer, merchant, sampailah ke atas. Okay. Yang ini nanti kita masuk kelas khas lah tentang marketing plan. Okay kan? Masa adalah sangat penting. Yang paling kritikal adalah masa. Baru-baru ni saya ada orang share, alham dah terlambat lah beli. Siapa yang beli 5 hari bulan Mac adalah harga yang paling rendah siapa beli JLA hari tu. Saya cakap saya tak perasan lah, tapi saya tahu itu support level lah. Okay.
Maksud masa adalah penting, dia sangat kritikal. Saya nak share dengan tuan-tuan. Ini daripada tahun 2012 sampai tahun 2021 harga emas. Quantum Metal bermula tahun 2012 tuan-tuan. Kita start. Apa Quantum Metal buat? Sehingga tahun 2018, Quantum Metal hanya buat urusan dengan pihak-pihak bank dan juga government agency atau bersifat B2B, business to business sahaja. Apa tujuan dia selama 6 tahun? Dia nak buat business foundation ataupun nak buat branding. Okay. Ini yang saya, isteri saya Puan Nora, Puan Emily dan juga Tuan Firdaus berada dalam office Dato' Lim Kong Soon. Dia share, 6 tahun pertama memang nak buat branding sahaja. Sebab apa? Dia nak get ready. Get ready untuk siapa tuan-tuan? Untuk public. Untuk siapa? Untuk orang macam kita. Apa berlaku? Tahun 2019 keluarlah reseller program yang di-offer kepada public. Kena ingat tuan-tuan emas ni, saya repeat 2 kali, kena ingat dan kena ingat. Emas adalah salah satu industri yang tidak ada governing body. Tak ada statutory body yang keluarkan lesen. Bukan bank negara, bukan security commission. Sebab tu orang kata kami dapat lesen daripada sekian orang, sekian agensi kerajaan lah, bank negara. Itu semua tak berlaku. Sebab tu disebabkan tak ada governing body, memang banyak kes penipuan emas yang dilakukan oleh setengah-setengah syarikat. Ingat tak ada lesen. Jadi bila dalam keadaan begitu, apa yang dibuat oleh Quantum Metal? Sebab tu kita buat branding dulu. Berurusan dengan bank-bank. You ingat bank tak takut kena involve dengan orang tak tentu hala. Sebab contohlah bank muamalat. Dia ambil produk daripada Quantum Metal, sistem daripada Quantum Metal, emas pun yang disupply Quantum Metal. You kena ingat sebagai bank, bila dia bank FI, dia offer gold saving account kepada rakyat Malaysia, dia boleh collect ratusan juta. Dan takkanlah dia nak involve ratusan juta dalam keadaan bila-bila masa orang belakang dia boleh lari. Sistem pun boleh kaput. Dia mesti buat research tuan-tuan. Dan buat research bukan in-house sahaja. Yang kena dapat hantar lagi satu approval dan di-approve oleh bank negara. Ada 2 dia panggil apa? Allah Rabbi. Risk management yang jaga. Satu in-house risk management, the other one is bank negara risk management. Dapat approval daripada bank negara, kaji barulah produk ni boleh release kat market. Itu status Quantum Metal. Alright? Okay. Dan daripada 2019, apa berlaku? Saya dan isteri saya, Puan Nora, join lebih kurang awal bulan Ogos. Masa kami join, ada 6,000 ahli saja. Masa saya join, Puan Emily dengan Tuan Firdaus baru join seminggu. Lebih kurang lah. Seminggu. Siapa yang present pada kami? Puan Aida. Okay. Bila? Bulan Ogos. Puan Aida dah join sebelum tu 6 bulan awal. Okay. Masa kami join, ada 6,000 ahli sahaja. Dan bila saya nampak pricing, cara dia set up, semua cantik. Saya buat kajian, saya cakap dengan Firdaus, jom kita pergi, saya nak jumpa founder. Pergi ke Penang, kami berempat pergi ke Penang, saya tanyalah soalan, treasury background, treasury punya soalan, bertanya macam mana dia pusing duit, macam mana dia manage, yang mana dia boleh jawab, dia jawab. Takkan dia nak reveal semua sekali rahsia syarikat dia. Nanti keluar pula Quantum Metal 2 pula. Dia tak adalah jadi macam tu. Kan? Okey. Jadi, bila kami yakin, kami take off kat market. Dan saya tanya Puan Emily dan Puan Aida, okey, semua dah cantik, ini dah cantik, sekarang tolong explain saya reseller program. Macam mana nak buat duit? Macam mana dia bagi ni? Bila dia present market, kita faham ya. Saya tahu duit besar ada satu tempat saja. Iaitu bermula dengan jadi merchant. Itu duit paling
duit tu duit besar lah. Nak alang-alang, jadilah macam. Jadi saya dengan isteri saya take off lah. Bila nampak kita take off, saya cari ejen seberapa banyak. Saya kurang cerita dengan investor masa tu. Sebab saya rasa saya tak ada masa. Saya nak kena kejar juga. Kan? Tapi Alhamdulillah bila tim dah ada, Alhamdulillah dapat melahirkan 3 merchant bawah saya. Bawah kami. Dan beratus ejen ada. Now saya dah ready nak cari big investor. Sebab apa? Saya tahu duit besar kat mana. Dan benda ni saya nak share supaya tuan-tuan nampak. Okay? 20 bulan emas tahun 2021, jumlah keahlian adalah 22, jumlah akaun 20. Bermakna kenaikan lebih kurang 16,000 akaun. Atau 16,000 ahli. Maknanya sekarang ni lebih kurang 22,000 orang saja yang dah join content metal, yang dah buka akaun. Ada yang buka GSA, ada yang buat pajak, ada yang. Tapi untuk pengetahuan tuan-tuan, daripada tahun lepas sampai bulan Februari ada 2 kali lucky draw. Yang pertama 200 kilo sold out. Masa saya join dia buat 800 kilo sold out bulan 2 tahun ini. Maknanya 200 campur 800 berapa dah sold out? 1 tan. Kan? You cari satu syarikat yang buat penjualan 1 tan lebih kurang tak sampai 1 tahun. Dan kebanyakan pembelian dilakukan di GLA. Yang mana tak menariknya? Beli 1 dapat 10. Bayar, benda tak ada margin call. Kan? Hanya masa saja menentukan bila nak untung. Betul? Itu sebablah saya tak ada percentage, tapi saya percaya 90% daripada lucky draw tu, kan, kebanyakannya pembelian berlaku dalam GLA, bukan GSA. Clear tuan-tuan? Okay. Ada lagi, sabar, ada lagi menarik. Kan? 2019 sampai 2021, sekarang ni ada 22,000 akaun. You rasa-rasa lah. Dengan apa yang dah dideclare oleh founder. Tak salah saya 2 hari lepas, ada 500 orang online macam tu. Apa Quantum Metal nak buat? Kita akan listing di Nasdaq. Dia nak masuk fasa kedua. Ingat 2012 sampai 2018 buat branding, kan? Buat branding berurusan dengan ni. Dan sekarang ni you rasa-rasa sampai 2023 agak-agak ada tak? Boleh tak Quantum Metal berjaya mengumpul customer sebanyak 100,000 atau 250,000 orang di Malaysia sahaja? Saya nak cerita, dengan kenaikan 6,000 ke 22,000, iaitu 16,000, you tahu tak? Saya nak share dengan tuan-tuan bahawa reseller atau ejen di Quantum Metal ada sudah mendapat income paling tinggi 800,000 sebulan. Iaitu Puan Aida. You cari saya satu platform emas yang insya-Allah bersifat long term. Boleh cek, saya tak nak sebut nama lah. Yang dah umur 10 tahun. Berapa lama dia nak dapatnya? Dalam keadaan baru 22,000 akaun sahaja yang ada. Kalau dia pergi 100,000 tuan-tuan. Ceritanya yang jadi 100,000 tu ada kena-mengena dengan you ke tidak? Ke nak sampai situ memang you boleh override sampai ke infinity. Ke you boleh override 2 level saja. Ke you seorang-seorang saja enjoy as an investor. Tak ada masalah. Apa pun pilihan tuan-tuan, dua-dua betul. Saya cadangkan disebabkan saya dah present, insya-Allah dengan apa yang berlaku dengan US cetak duit bagi nak gila sekarang ni, emas tahun-tahun yang akan datang akan terus naik dan terus naik. Ingat arrow ni Ingat arrow ni. Ingat arrow ni. Saya cadangkan this is the perfect time. Sebab you tak payah apa yang lalu lagi macam kami lalu, nak kena bank in ke apa semua,
Semua dah online, tuan-tuan. It's the perfect time for you to join. Sama ada nak jadi investor atau QM akan listing ke Nasdaq. Bila? Baru beberapa hari lepas. Lepas Nasdaq, maknanya dia dah buat satu branding, dah listing untuk bila dia nak masuk ke negara-negara lain, barulah negara lain respect, tuan-tuan. Macam mana dia buat kat kita, offer pada public kat sini, pada orang Malaysia, kan, sebelum buat reseller program, dia deal dulu dengan bank-bank supaya ramai orang jadi reseller. Siapa yang percaya? Mula-mula percaya ni orang yang bernama Tuan Bala. Sebab apa? Tuan Bala lah orang yang buat produk gold saving account di Bank Muamalat, dan dia dah kenal Quantum Metal semasa dia di Bank Muamalat lagi. Dan dia perkenalkan kepada Tuan Hairi, dan Tuan Hairi perkenalkan kepada Puan Aida. Puan Aida, bagi saya, she's a networker. Jumpa pula Tuan Firdaus dengan Puan Emily. Another networker. Jumpa saja. Kita orang swing dekat market. 6,000 jadi 14,000. Ada yang income 10,000. Ada yang 2,000 sehari. Ada 5,000. Ada yang 15,000 sehari. Tuan-tuan boleh check dekat pasaran. Okay. Now, this is the perfect time. Once it's listing, company akan buka di negara lain supaya branding berlaku. Siapa yang akan memperkenalkan ke negara-negara lain, tuan-tuan? Tuan-tuan lah. Siapa-siapa yang jadi agent lah. Saya nak bagi nampak, kami nak bagi nampak apa yang kami nampak. Dan Indonesia tak ramai. Ada 280 juta penduduk. Kalau Puan Aida dengan 14,000 kemasukan orang pun ikan 800,000 sebulan, you imagine sendirilah. Kan? Set gear, you target mana negara you nak masuk. Buat homework daripada sekarang. Mulut ni sentiasa kena cerita Indonesia, Indonesia, Thailand. Indonesia, saya repeatedly Indonesia. Indonesia, saya tunggu saja official masuk sana, ada FPX, segala online. Bila benda dah senang, saya masuk. Get ready, tuan-tuan. So, mungkin tak mustahil lah. You pasang niat lah, tuan-tuan. Tuan-tuan, hari ni berapa bulan? 2 bulan Jun, 10-13 minit. Tolong pasang niat masing-masing. Kena ada target. 2 tahun daripada sekarang, mustahil tak untuk you dapat 1 juta sebulan? Family, Tuan Fazan, nanti take note Kalau boleh biar dia orang ada target. Pasang niat. Segalanya bermula dengan niat. Okay, dan siapa nak bersama? Sebab this is a perfect timing. Anda boleh hanya jadi sebagai investor atau sebagai dah jadi reseller. Supaya sama-sama, ini peluang datang bukan senang, datang perfect timing. Dan sebab yang paling penting, saya dah bagi macam-macam sebab kenapa, leverage lah, itulah ini dah macam-macam. Yang sebab penting tuan-tuan yang ada sendiri. Lepas tu, kalau boleh, hari ni bukan hari teknikal, janganlah tanya soalan-soalan yang kecil-kecil. Sebabnya, susah macam mana pun, ini sebab saya. Saya hari-hari kena tengok muka anak-anak saya. Ini sebab besar saya. Saya berjuang daripada satu platform ke satu platform. Alhamdulillah, bila saya nampak Quantum Metal, this is real long term. Boleh bersara kat sini lah. Alhamdulillah dah rasa lah. Nikmat dia. Saya cakap ni pun, ya Allah, syukur rahmat lah. Terima kasih pada Puan Emily dan juga Tuan Firdaus yang bergeria tunggu saya tengah lockdown pun pukul 12 malam masih tunggu saya, dan juga Puan Aida yang pengguna. Terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih juga pada isteri saya bersabar dengan saya supaya kita orang dengar. Masa dengar pun saya tak nak dengar pun. Tapi saya tertarik bila dia tunjuk Bursa Asila bank ni, saya pun heran macam mana dia orang ni beri involve. Kita ni saya, ini sebab saya tahu 95% kejayaan adalah Y factor. Susah macam mana pun, kalau inilah sebab saya akan buat. Ni salah seorang anak istimewa saya.
Bibik saya pun saya masukkan ni. Dia bersama saya dah dekat 22 tahun. Saya ada satu perjalanan. Ni isteri-isteri saya. Arwah isteri saya. Dan mak saya dah. Kena pula tak boleh balik kampung ni. Sampai mimpi-mimpi. Allah lebih. Jadi itulah perkongsian saya, tuan-tuan. Saya harap ianya dapat memberi manfaat. Sebab saya tahu 90% kejayaan adalah Y factor. Dan saya kaji satu ke satu kenapa saya nak berjaya. Dan itulah yang saya dapat kongsikan sehingga hari ini. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan saya minta maaf banyak-banyak datang daripada diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.